Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ta'ala wa ta'ala wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'u wa intifa'u wa ifada wa istifada. Wal hatta ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa ala al-huda wa ala al-khair. Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengumpulkan kita dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca hadis Nabi SAW. Kita masih lagi dalam bulan Syawal yang mulia, yang mana kita semua Masya Allah merasa gembira berada dalam bulan Syawal ini, Alhamdulillah. Dan di samping belum terlambat lagi untuk kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin. Dan dalam kegembiraan kita sambut Syawal, jangan kita lupakan kesedihan kita meninggalkan bulan Ramadan. Ramai salafus soleh kita yang masih tak hilang pedihnya lagi dalam hati, terasa sedih kerana tinggalkan bulan Ramadan, insya-Allah. Kerana kita tak tahu lagi tahun depan Ramadan yang akan datang adakah kita sempat ataupun tidak. Jadi ramai salafus saleh kita setelah bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah, ya Allah kau terimalah amalan yang telah kami lakukan dalam bulan Ramadan. Dan ya Allah kekalkanlah Ramadan itu bersama dengan kami sepanjang tahun. Masya Allah. Itu pun satu perkara yang penting untuk kita lihat kembali. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni dia bukan macam satu tempat kita singgah kemudian kita tinggal macam tu je. Dia bukan macam R&R, contohlah. Kita balik kampung pergi R&R, singgah, makan-makan, pergi tanda sikit, rehat sikit untuk tinggal. Macam tu je. Bukan. Bulan Ramadan ni dia bukan satu tempat singgahan, dia kita singgah kemudian kita tinggal macam tu, tidak. Bulan Ramadan ni dia ada satu tempat yang orang panggil madrasah Ramadan. Kan kita dengar kan madrasah Ramadan, ada setengah tempat dia kata apa sekolah Ramadan, pusat mengajar Ramadan, ada setengah masjid tu dia buat, Masya Allah, dia kata University Ramadan. Tak ada masalah. Yang penting benda dia semua je sama. Yang penting maksudnya apa? Sekolah Ramadan, madrasah Ramadan, University Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya kita masuk dalam Ramadan tu, kita keluar, kita bawa sesuatu. Kita bawa sesuatu dengan kita. Kalau kita masuk kosong, kita keluar tu berisi. Ada benda kita bawa. Macam universiti lah. Macam universiti. Universiti ni kalau orang dia masuk, dia belajar apa? Dia belajar engineering contohnya. Dia belajar engineering kan. Lepas tu dah habis graduate universiti. Tiba-tiba tak tahu, tak boleh, tak ada ilmu engineering tu, tak ada. Graduate dah graduate. Minta kerja ke? Saya tak reti lah nak buka engineering ni. Macam mana kamu belajar engineering apa semua tak reti nak buka? Tak reti lah. Kalau satu orang dia belajar apa? Dia belajar doktor contohnya lah. Dia belajar perubatan. Dah graduate dah di universiti, tiba-tiba graduate tak reti. Saya tak reti lah nak buat orang ni. Tapi tahu belajar macam mana? Tak reti lah, dia kata tak reti. Memang tak reti langsung. Maka orang kata macam mana dia ni masuk belajar tapi keluar kosong juga, tak ada apa pun. Masya Allah. Maka macam itulah kita hari ni. Kita hari ini kalau kita masuk dalam bulan Ramadan, kita keluar daripada bulan Ramadan, sekarang ni kita rasa kita kosong. Sama macam kita dulu balik. Maksudnya ada kesilapan yang berlaku. Kalau satu orang pelajar, dia masuk sekolah, dia masuk madrasah, dia masuk universiti, lepas habis dia keluar daripada sekolah, daripada madrasah, universiti, daripada kolej tu dia keluar, tapi tak ada ilmunya. Maksudnya apa? Maksudnya ada something wrong lah, ada kesilapan tu. Kat mana kesilapan tu kena cari? Macam tu. Jadi hari ini kita sebagai apa? Muhasabah. Seperti mana kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu. Ini kita nak hisab diri kita lah ni. Dan nak hisab ni nak hitung diri kita balik. Nak post-mortem balik macam mana keadaan Ramadan kita yang lepas. Dan kita bandingkan keadaan kita sekarang, ada perubahan ataupun tidak. Dan sebelum bulan Ramadan, kalaulah kita susah datang ke masjid, jarang-jarang datang ke masjid, berat kaki datang ke masjid. Dalam bulan Ramadan, Masya Allah ringan, kaki kita nak ke masjid, seronok kita nak pergi masjid.
Setelah bulan Ramadan habis ni, adakah kita masih begitu ataupun tidak? Kalau sebelum bulan Ramadan kita jarang buka Al-Quran, kita susah nak buka Al-Quran. Sekarang bila masuk bulan Ramadan, Masya Allah, seronok kan, sementara tunggu zuhur kita baca Quran sikit. Dia nak tunggu asar baca Quran sikit, nak tunggu buka puasa kita baca Quran sikit. Sekarang ni dalam bulan Syawal ni, adakah kita masih macam tu ataupun tidak? Kalau dalam bulan Ramadan kita rajin bersedekah, infak, dan sekarang kita masih begitu ataupun tidak? Kalau dalam bulan Ramadan kita bangun awal, kita ada sembahyang tahajud sikit, 2 rakaat, 4 rakaat kita buat sembahyang tahajud, sementara nak subuh, alang-alang dah bangun sahur kita sembahyang tahajud sikit. Sekarang ni adakah begitu ataupun tidak? Maka itu kita nak kaji balik, setiap kita kaji diri kita balik. Masya-Allah, itulah orang kata madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan ni bukannya bulan kita datang kita singgah baru kita tinggal macam tu je, tidak. Dia madrasah kita, pusat pengajian yang kita masuk, kita keluar, kita bawa sesuatu daripada masa tersebut. Masya-Allah. Dan para salafus soleh kita, kesan Ramadan tu berkekalan sampailah Ramadan akan datang. Setahun lengkap, boleh kesan tu boleh cukup jadi bekalan untuk setahun sampai ke Ramadan akan datang. Kita hari ni belum sebulan lagi, belum genap sebulan lagi Ramadan tinggalkan kita. Belum genap sebulan lagi, baru separuh bulan lagi Ramadan tinggalkan kita. Tapi macam mana keadaan kita hari ini? Adakah kita masih begitu ataupun tidak? Masya Allah. Kalau tidak, orang kata ada something wrong lah. Kalau satu orang pelajar, dia masuk satu pusat pengajian, dia keluar daripada pusat pengajian tu, tiba-tiba masih kosong, tak ada ilmu tu, maka orang kata sama ada dua silap. Sama ada dia ni sendiri yang melakukan kesilapan, dia tak belajar betul-betul, tak sungguh-sungguh dia belajar dulu dekat tempat belajar dulu, tak belajar sungguh-sungguh. Sama ada dia sedap ataupun tempat belajar tu silap. Dia ni bagus dah kajian dah, tapi dia orang ni tak gerti macam mana nak mengajar, nak menyampaikan ilmu, dia orang tak pandai salah satu. Jadi kalau kita pun sama juga. Kalaulah dalam bulan Ramadan ni, kita masuk dalam bulan Ramadan, kita keluar daripada bulan Ramadan sekarang ni, masih tak ada kesan, tak ada perubahan diri kita. Setelah Ramadan dan sebelum Ramadan tak ada perubahan, maka dia ada dua kemungkinan tadi. Sama ada Ramadan tu silap, dan itu adalah mustahil. Sama ada Ramadan tu silap, adalah mustahil. Yang keduanya, kemungkinan yang tinggal adalah diri kita yang silap, tak menggunakannya sebaik mungkin. Masya Allah. Sebab apa? Sebab Ramadan ni kalau kita puasa betul-betul, kalau kita betul-betul ikut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, pasti ada kesannya. Pasti ada kesan dia, Masya Allah. Jadi kita kena postmortem. Hari ni kalau orang habis buat event kan, lepas habis buat program, maka dia akan ada dia kumpul, dia postmortem, kita kaji balik, tengok apa benda yang kesilapan event kita yang baru ni, program kita baru ni, kita buat kaji apa kesilapan. Oh, ni sepatutnya tak macam ni sepatutnya pintu dia dekat sini, ni sepatutnya kipas dia tak sepatutnya dekat sini, tertib kita silap, sepatutnya kita kena buat macam ni, itu kita buat macam tu, jadi rosak habis, jadi susah masalah. Kita catat. Sebab apa? Supaya kita punya event, next event kita seterusnya, kita tak ulang balik kesilapan yang sama. Program kita yang akan datang, kita tak buat kesilapan yang sama. Kita buat betul, kita tulis kan, supaya nanti orang nanti nak buat program tahun depan, benda-benda ni, ini jangan buat, ini jangan buat, ini jangan buat. Oh, kita ada catatan. Tapi malangnya kita untuk dalam beribadat, kita tak ada buat macam dunia kita. Masya Allah, kalau untuk urusan dunia kita buat sungguh-sungguh, sistematik. Kalau untuk urusan ibadah kita, kadang-kadang kita ni ala kadar je lah, kata. Jadi asal boleh je lah, asal ada dikit okey lah. Kata apa, tak payah nak rumit sangat, orang kata. Tak ada sistematik. Siapa yang pernah dia buat postmortem bulan Ramadan, apa kesilapan saya bulan Ramadan yang baru ni, sampai saya tak ada kesan, rasa dalam bulan Ramadan tak ada kesan, dia tulis kesilapan dia supaya Ramadan akan datang dia tak buat lagi kesilapan dia. Masya Allah, sangat susah. Mungkin ada, tapi mungkin sangat sedikit lah yang buat macam tu. Supaya apa? Dia tak ulang kesilapan yang sama. Kita dah bertahun-tahun masuk bulan Ramadan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi sama aja. Setiap bulan Ramadan buat benda yang sama, dan selepas bulan Ramadan kembali kepada takut yang sama. Bila kita nak maju, sedangkan umur kita makin habis. Macam yang bekas pasir tu kan, yang orang terbalikkan tu. Dia pasir pada bawah, dia terbalikkan ke atas pasir tu, turun sikit pasir kat bawah makin banyak. Kita hari ni pasir kita dekat bawah tu dah makin banyak daripada pasir kita dekat atas. Pasir dekat atas tu tinggal sikit je. Tapi kita tak tahu banyak mana. Pasir kita dekat bawah tu lagi banyak. Bila pasir kat bawah makin banyak, maksudnya pasir kat atas makin sikit. Masya Allah. Jadi bila kita nak maju,
Bila kita sedangkan ajal kematian kita masih mendekat. Jadi ini peringatan untuk diri saya sendiri, untuk sama-sama kita renungkan dan kita sama-sama renungkan supaya kita ada kemajuan. Masya Allah, kita yakin kalaulah kita yakin keadaan dunia kita 10 tahun yang lepas nak dibanding keadaan dunia kita sekarang ini, pasti sekarang ni ada kemajuan. Yakin kalau rumah kita sekarang ni adalah lebih bagus daripada rumah kita 10 tahun yang lepas. Betul tidak? Ada pertambahan dia, perbaikan dia. Yakin kita punya kenderaan kita sekarang ni mesti lebih maju daripada kenderaan kita 10 tahun yang lepas, masya-Allah. Mungkin dulu kenderaan yang biasa-biasa, sekarang ni mungkin dah sedap sikit. Yang kita yakin kita punya keadaan kita sekarang ni, rumah kita, kenderaan kita, semualah pekerjaan kita makin lama makin bagus, makin lama makin bagus dibanding 10 tahun yang lepas. Tapi jangan terkejut kalau kita semak-semak balik, rupanya Ramadan kita tahun ni sama macam tahun Ramadan kita 10 tahun yang lepas, tak ada perubahan. Setiap kali lepas habis Ramadan, habis kembali takut yang sama. Kemudian naik bulan Ramadan, naik balik, habis Ramadan turun balik. Ramadan naik balik, Ramadan turun balik, masya-Allah. Jadi bila kita nak nak maju, sedangkan umur kita makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Masya-Allah. Dan kalau seorang dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sangat menyesal. Bila satu orang dah pejam mata, dia dah kembali dah meninggalkan dunia ni, dia sangat menyesal. Dia sangat satu orang dia takkan menyesal. Dia takkan menyesal kalau dekat dunia dulu, ya Allah, dekat dunia dulu dia tak sempat ada kenderaan mewah, dia takkan menyesal kalau dia dah meninggal dunia, malaikat cabut nyawa dia dalam keadaan dia tak sempat beli kereta mewah. Contoh kenderaan mewah, dia takkan menyesal. Kalau satu orang malaikat cabut nyawa dia dalam keadaan dia tak sempat nak merasa ada dalam rumah mewah, duduk dalam rumah mewah, beli rumah mewah, dia takkan menyesal. Dan satu orang dia masuk dalam kubur dalam keadaan dia tak sempat beli perabot-perabot yang mahal-mahal, dia tak sempat beli pakaian yang cantik-cantik, dia tak sempat capai pangkat yang tinggi itu, tak sempat nak capai pangkat tu, tiba-tiba datang ajal kematian dia takkan menyesal. Tapi satu orang akan menyesal bila masuk kubur nanti, ya Allah, menyesal kalau aku tak sempat khatam Quran. Menyesalnya aku meninggal, dah meninggal sekarang, aku tak sempat dulu nak berzikir. Aku menyesal aku meninggal dunia dulu, aku tak belajar ilmu. Aku menyesal aku meninggal dulu, aku tak pergi ke masjid, aku tak buat itu, tak buat ini. Dia akan menyesal, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kesan dalam bulan Ramadan itu masih ada dalam diri kita. Dan sekarang ni masih belum sebulan lagi pun bulan Ramadan tinggalkan kita. Yang mana semangat Ramadan tu sepatutnya kita kena jaga sampai kepada 11 bulan sepatutnya. Bukannya sebulan, bukan 2 bulan, sepatutnya kena jaga sampai 11 bulan, sampai Ramadan yang akan datang. Tapi mudah-mudahan insya-Allah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada satu orang ulama, dia kata apa? Kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Masya-Allah. Kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Senang cerita terjemah dia, nak terjemah senang, kita kata apa? Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Masya-Allah, orang yang hamba Allah, Rabbanian hamba Allah, dia akan sembah Allah sama ada dalam bulan Ramadan ataupun bukan Ramadan. Tapi kalau satu orang yang Ramadanian, yang orang dia Ramadan saja, maka dalam bulan Ramadan saja, lepas Ramadan dia kembali kepada takut yang sama. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri raya dan kita kekalkan, insya-Allah semangat bulan Ramadan tu masih kekal bersama dengan kita. Dan kita dalam bulan Syawal yang mulia ni kita rasa gembira, masya-Allah. Masih tak habis lagi open house, masih tak habis lagi nak ziarah sana ziarah sini, program Mahabbah Idul Fitri masih tak habis lagi, banyak lagi. Maka alhamdulillah kita terapkan niat-niat yang baik dalam kita menghadiri majlis-majlis, maka kita terapkan dengan baik. Selalu saya tekankan, saya dekat dalam kuliah kalau dalam masyarakat kita kata jadikan ibadah Ramadan Syawal kita ni sebagai ibadah, bukan sebagai adat. Dan sebenarnya banyak ibadah yang kita boleh lakukan dalam bulan Syawal ni, tetapi malangnya dah jadi adat. Dia kalau ibadat ada pahala, adat tak ada pahala. Kalau ibadah maka dia dapat ganjaran daripada Allah. Kalau adat dia dah tak jadi pahala daripada dia, tak dapat ganjaran daripada Allah. Contohnya ziarah mazari. Kalau kita menziarahi jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, niat kita adalah sebagai ibadah untuk mengeratkan silaturahim lillahi ta'ala.
kerana Allah suruh kita eratkan silaturahim, maka Masya Allah dapat pahala besar, dapat pahalanya. Pergi open house pun dapat pahala, kita pergi rumah orang pun dapat pahala, pergi majlis tu pun dapat pahala. Tapi kalaulah kita jadikan sebagai adat, kenapa pergi nak? Pergilah, ada orang jemput, takkan tak pergi macam tu je kan, suka-suka je, maka bukan lillahi ta'ala, maka dia jadi sebagai adat, maka dah tak ada pahala lagi lah. Dan dalam orang Sa'id nombor 1 dan ringkasnya yang nombor 2 pun, kalau kita sendiri yang menjadi tuan rumah, jadikanlah kita menjamu orang tu adalah sebagai ibadat. Kita menjamu orang tu sebagai ibadat, bukannya sebagai adat saja. Bukan sebagai adat saja, tapi ibadat, Masya Allah. Dan ada tanda-tandanya. Macam mana kita nak tahu ibadat dengan adat ni ada tanda-tandanya. Kalau orang yang buat ibadat, dia ziarah semata-mata kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, ibadah bukan adat, maka dia tak kisah rumah siapa yang dia nak ziarah tu, tak kisah rumah ni, rumah besar tu, rumah kecil ke, tak kisah, dia pergi je. Rumah ni orang tu rapat dengan dia ke, ataupun orang ni tak rapat dengan dia, bahkan ada buat masalah dengan dia pun, tak kisah, dia pergi je. Itu tanda ibadat. Rumah ni kita tahu kita pergi, dia jamu kita special makanan ke, ataupun kita tahu tahun lepas kita pergi rumah ni lah, dia bagi kita air kosong macam tu, kita tak kisah, kita pergi juga rumah dia. Itu tanda ibadah yang Masya Allah. Bahkan kalau orang yang betul-betul lillahi ta'ala ibadah, nak pergi rumah orang yang ada masalah dengan dia, itu lebih dia suka. Nak untuk apa? Untuk erat silaturahim. Orang rumah yang jarang sangat pergi. Hari ni kita pergi rumah orang yang rapat-rapat dengan kita, yang tak apa rapat kita, kadang-kadang kita jarang pergi. Dan kalaulah adat, maka ada tanda-tandanya. Kalau ziarah kita semata-mata kerana adat, tak nak pergi, ada malas, ada jemput aku, malas aku nak pergi rumah dia. Dulu dia pernah buat masalah dengan aku dulu, malas aku nak pergi rumah dia. Itu dah tanda, itu tanda yang mana ziarah kita rupanya selama ni adat saja, bukan ibadah. Dan kalau nak jemput rumah orang atau rumah kita pun sama juga. Kalaulah kita jemput orang datang rumah kita, itu adalah sebagai ibadah, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya kita tak kisah, kita jemput semua orang, kawan-kawan kita, dan kita tak memilih, dan kita tak malu nak hidang makanan yang tak berapa mahal pun, tak berapa banyak pun, kita tak malu. Ini kita rasa malu. Malulah nak hidang makan ni, malulah orang datang rumah makan, kita nak hilang ini je kan. Malu kita beli tu beli semua. Barulah orang hebat sikit kita kata lah. Dah takut nak kata orang pula. Dah tak ada ibadahnya situ, dah sekarang adat saja, bahkan nak pujian pula daripada orang. Nak orang kata, rumah dia hebat, rumah dia, nak orang puji dia selama setahun. Nak supaya dia setahun orang sebut dapat, dia ni rumah dia, rugilah tak pergi kan. Kalau dia buat majlis, dia hidang special kan. Nak orang puji kita punya hidangan. Selama setahun nak orang puji. Dah jadi sebagai adat, dah bukan ibadat lagi dah. Dan juga seperti amalan dalam bulan Syawal ni, agih-agihkan duit raya. Yang contohnya duit raya, kalau kita nak agih-agihkan, kalaulah niat kita sebagai ibadat, maka Masya Allah berapa banyak pahala kita dah dapat. Kalaulah niat kita sekadar nak orang tengok, kan tak bagi apa kata orang pula, nak jaga kata orang pula. Nak jaga kata orang ni dia bukan ibadat lagi. Nak jaga kata orang itu sebagai adat aja. Takkan nak bagi RM1 je, takkan bagi RM2 je, apa kata orang pula. Orang kutuk pula, orang kata rumah je besar, kata kereta je besar, dia bagi RM2 je, kan malu lah. Dia bagi kat budak je, tapi tak apa, dia kata nanti balik rumah, nanti bapak budak tu buka, bapak budak tu check nanti. Tak malu lah nak bagi RM2 je kan. Rumah-rumah bagilah duit merah ke, tidak pun bagilah duit hijau ke, dia kata ya. Maka dah takut kata orang. Dia kalau dah takut kata orang, itu bukan ibadat lagi. Takut kata orang itu adalah adat. Adat tak ada pahala. Sekali lagi kita ulang, kalau adat ni habislah kosong, dia bukan ibadat, ada je niat kita. Dia beza je apa niat je, sama benda yang sama juga. Benda yang sama. Masya Allah. Bahkan lebih malang lagi, ada orang dalam bulan Syawal, dia putuskan silaturahim dalam keadaan apa? Macam nak cakap, rupa bentuk dia macam erat silaturahim, tapi sebenarnya dia putuskan silaturahim. Contohnya macam mana? Contohnya satu orang dia buat majlis, dia jemput orang datang rumah dia, ada jemput kawan office dia kan, kawan office dia ada 10 orang, tapi ada seorang ni memang tak bercakap dengan dia lama dah kan, orang seorang tak cakap dengan dia lama dah, dia jemput 9 orang aja. Dia jemput datang rumah, dia lompat kan, dia depan meja dia senyap aja kan, sampai meja sebelah jemput datang rumah lalu dia depan meja dia senyap je, tak jemput datang rumah sebab apa dia ni ada masalah dengan dia.
Maka orang ni pun terasa, tadi orang tu mula-mula ada kat niat, awal ni aku nak berdamai lah dengan dia kan. Tiba-tiba orang ni buat majlis tak jemput dia terus, aku malas nak baik dengan dia, putus silaturahim, putus sahabat terus, tak nak aku berdamai dah dengan dia. Masya Allah, rupa bentuknya seolah-olah macam erat silaturahim, jemput sana sini. Tapi hakikatnya dia putuskan silaturahim. Jangan ajak orang ni, jangan ajak orang ni, jangan ajak orang ni. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi ini semua adalah menunjukkan kesan daripada bulan Ramadan itu telah berkurangan. Kesan daripada bulan Ramadan, Masya Allah. Dan peringatan sekali lagi, dalam bulan Syawal ni puasa 6. Puasa 6, jangan kita lupakan. Sangat rugi orang yang tidak puasa 6. Sangat besar fadilat puasa 6. Kita dah masuk separuh akhir dah dalam bulan Syawal ni, maka dah boleh dah, kalau yang belum start, boleh start, masih sempat lagi. Dan sebab apa? Sebab puasa 6 ni kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa bulan Ramadan 30 hari, kemudian dia puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka fadilatnya seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Maka dia puasa sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan kita puasa 30 hari. Maka 30 kali, dan setiap amalan kita Allah janji akan dilipat kali ganda sebanyak 10 kali ganda. Al-hasanatu bi asyri amsalha. Setiap pahala amalan kita akan lipat sekali 10 kali ganda. Kalau kita lalu tabung kan, kita masuk RM1, malaikat tak catat RM1, malaikat catat dia sedekah RM10 setiap amalan kita. Kalau kita baca Quran, setiap satu huruf tu akan dapat 10 hasanah. Dan semua amalan kita lipat kali ganda sebanyak 10 kali ganda. Maka bulan Ramadan kita puasa 30 hari, jadi 30 kali 10 dah 300. Kalau kita tambah 6 hari lagi bulan Syawal, jadi 360 hari kita puasa. Maka seolah-olah kita puasa setahun lengkap, 360 hari. Masya Allah. Dan ada satu lagi, kalau dalam hadis, yang satu lagi amalan yang mana kalau kita lakukan pun akan dapat pahala puasa sepanjang tahun. Apa dia? Puasa Ayyamul Bid, hari putih. Kalau Nabi SAW ajar puasa hari putih. Hari putih ni 13, 14 dan 15 hari bulan Islam setiap bulan. Masya Allah. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Setiap bulan Nabi akan puasa pada 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan, setiap bulan. Sebab apa dinamakan hari putih? Sebab hari itu bulan mengambang, bulan penuh. Kalau tak percaya boleh tengok. Kalau 13, 14, 15 hari bulan Islam, maka bulan mengambang penuh dekat luar. Kalau dekat kampung-kampung dulu, kita duduk kampung dekat laut, maka orang kata, oh ni bulan mengambang penuh, air laut surut habis, nak pergi cari kepah lah, nak pergi cari kerang, nak pergi cari siput dekat tepi pantai. Maknanya dipanggil hari putih. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi ajar barang siapa yang puasa hari putih ni 3 hari setiap bulan ni pun akan dapat pahala seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab setiap bulan dia puasa 3 hari. Dan macam kita kata tadi, al-hasanatu bi asyri amsalha. Setiap hasanah, setiap amalan kebaikan akan dilipat kali ganda sebanyak 10 kali ganda. Maka 3 hari dia puasa setiap bulan, seolah-olah dia puasa 30 hari setiap bulan. Maka seolah-olah dia puasa sebulan penuh lah. Kalau setiap bulan dia buat macam tu, maka berarti dia puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Tapi ada perbahasan antara ulama, adakah sama? Tadi kalau yang puasa 6 tadi, orang puasa bulan Ramadan, kemudian dia puasa 6 dapat pahala puasa sepanjang tahun. Yang ini pula puasa 3 hari setiap bulan yang murbid, dapat pahala puasa sepanjang tahun juga. Adakah sama pahalanya? Tak sama. Sebab apa? Sebab yang ini, yang puasa Ramadan dan dia puasa 6, dia akan dapat pahala puasa sepanjang tahun, tapi pahala dia tu pahala puasa wajib. Yang ini pula, yang puasa 3 hari setiap bulan, yang murbid, dia akan dapat pahala juga sepanjang tahun. Seolah dia puasa sepanjang tahun, tapi pahala dia pahala puasa sunat. Masya Allah. Itu beza dia. Puasa pahala ini, yang ini. Jadi kalau sampai kita puasa 6 ni, kita dapat pahala seolah-olah kita puasa fardu sepanjang tahun. Puasa, pahala amalan fardu adalah lebih besar daripada amalan sunat. Dan kalau pahala puasa fardu, puasa wajib ni, pahala dia lagi besar lagi daripada puasa sunat. Kalau semayang fardu, pahalanya lagi besar lagi daripada semayang sunat. Kalau sedekah fardu, zakat, pahala dia lagi besar lagi daripada sedekah sunat dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sangat rugi kalau kita
tak nak berpuasa 6 pada bulan Syawal ni. Dia macam ni lah, macam kalau kita pergi kedai kan, orang jual dia kata, bang, dia kata ni abang beli murah-murah bang, kalau abang beli satu harga lain, kalau abang beli tambah sikit je lagi, saya bagi murah lagi. Dia kata macam tu. Dia kata satu ni harga RM70. Tapi kalau abang beli dua, abang tambah sikit je lagi. Abang beli dua, saya bagi RM100 je. Tak jadi RM140. Oh, itu apa ni? Itu tips kita bisnes tu. Kita guna Allah Ta'ala punya kaedah lah tu. Allah punya kaedah apa dia? Kamu puasa sebulan Ramadan, Masya Allah dapat pahala banyak. Kamu sambung sikit je lagi. Sikit je lagi sambung. 6 hari tambah lagi bulan Ramadan sebagai pahala puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Itu tips kita guna dalam bisnes hari ni. Kita abang beli satu. Kalau abang beli satu, 7. Kalau benda murah kan, dia kata satu RM3. Tapi kalau beli dua sebagai RM5 aja. Nampak macam tu. Masya Allah. Tapi pemberian daripada Allah lebih jauh berlipat kali ganda. Kita puasa 6 hari je, tapi Allah bagi apa sepanjang tahun pahala kita puasa. Masya Allah. Itu je. Dalam dalam bulan Syawal ni jangan kita lupakan. Jadi sepatutnya kita baca hadis ni, tapi sebab apa? Sebab nak cerita juga benda-benda ni dalam bulan Syawal ni supaya apa? Supaya kita ada kemajuan dalam kehidupan kita. Supaya ada kemajuan, kita sentiasa meningkat. Kita rasa sekejap aja bulan Ramadan datang hari itu, kita rasa baru lagi hari itu kita dengar apa? Kita dengar ceramah di ampang Ramadan, masjid sana, masjid sini, masjid situ, masjid sini kan. Kita rasa baru lagi kita baca doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita rasa sekejap je. Tiba-tiba dah masuk bulan Ramadan. Dan tiba-tiba bulan Ramadan dah tinggalkan kita. Tiba-tiba sekarang kita dah Syawal lah. Masya Allah, sekejap saja. Kita rasa baru lagi Ramadan tahun lepas, sekarang kita rasa baru lagi raya tahun lepas, sekarang dah raya lagi dah. Macam itulah umur kita berjalan singkat dengan laju. Dan Nabi SAW sendiri dah bagi tahu yang mana akhir zaman ni umur kita berjalan laju, waktu berjalan laju. Dan akhir zaman ni setahun rasa macam sebulan rasa macam seminggu rasa macam sehari. Itu kita dah akhir zaman. Waktu berlalu dengan pantas. Kita sedar tak sedar waktu berlalu. Kita nak ke tak nak ke umur kita tetap berjalan. Kita redha ke tak redha, kita reda atau tidak, nak tak nak, kita punya umur kita makin berkurang. Macam bekas pasir tadi lah. Pasir kita yang dekat bawah tu dah makin banyak dah. Pasir kita kat atas tu tinggal sikit aja lagi, Masya Allah. Tapi apakah persiapan kita, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan bulan Syawal ni dan akan ada Ramadan yang lepas ni dan bulan Syawal ni yang sekarang ni akan bawa satu perubahan dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi kita baca sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau kita tak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana majlis yang tidak menyebut namaku, maka majlis itu akan menjadi satu penyesalan kepada ahlinya pada hari kiamat nanti. Majlis itu kan tak kira majlis, bukan seperti majlis ceramah aja, apa majlis pun. Sebab tu kalau setengah tempat tu dia banyak ada kata sallallahu alaihi Nabi, Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun sembang pun kadang-kadang ada dekat tempat Hadramaut kita belajar dulu tu, kadang-kadang dekat kedai kopi je. Kat kedai kopi sembang pakcik sembang kedai kopi kan sampai tu sallallahu alaihi Nabi. Itu semua ramai Allahumma salli alaihi wa ala alihi sebab apa? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca hadis yang kita dah sampai hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara ataupun di antara perkataan yang telah dihafal oleh orang ramai masyarakat daripada perkataan kenabian yang terdahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak rasa malu, buatlah apa kamu nak. Rawahu Al-Bukhari. Masya Allah. Ini Nabi SAW cerita, Nabi kata apa dulu ada adanya nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana percakapannya
masih direkod, masih dikekalkan sampai kepada zaman Nabi SAW. Apa dia? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak ada rasa malu, buatlah apa kamu nak, masya-Allah. Maka banyak pengajaran dekat sini. Nombor satu, pengajaran kita dapat bahawasanya kebaikan ataupun kata-kata hikmah yang disampaikan kepada kita, yang dikatakan itu adalah perkataan Nabi Isa AS, itu perkataan Nabi Musa AS, itu adalah perkataan Nabi Daud AS, banyak, maka itu boleh digunakan. Boleh digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan syariat semasa, dengan syariat semasa kita, syariat Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Apa kata dahulu Nabi dan Nabi SAW sendiri iktiraf, Nabi sendiri menggunakan kata-kata hikmah yang telah dihafal tu. Apa yang kata dia? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak ada rasa malu, maka buatlah apa kamu nak. Jadi rasa malu, rasa malu itu adalah satu yang sangat bernilai. Yang mana hari ini musuh Islam cuba nak cabut rasa malu itu daripada umat Islam. Kalau zaman dahulu kita tengok betapa umat Islam rasa malu kalau nak buat sesuatu yang bercanggah dengan Islam. Tapi lama kelamaan rasa malu tu dah makin hilang. Kita yakin dekat Malaysia ni, masya-Allah, kalau ayah-ayah, ibu-ibu kan, yang sempat zaman dulu yang kita mungkin 50 tahun dahulu kan, mungkin ada benda-benda yang mana masyarakat malu nak buat. Tapi hari ini orang dah tak malu nak buat benda tu. Masya-Allah. Jadi itu menunjukkan apa? Rancangan musuh Islam telah berjaya. Dan tak mustahil benda yang hari ini masyarakat malu nak buat, tak mustahil lagi 10 tahun, 20 tahun dah tak malu dah nak buat benda tersebut. Sampai dalam hadis mengatakan apa, di akhir zaman nanti akan sampai satu tahap yang mana orang berzina tepi jalan saja. Sampai macam tu sekali. Tahap akhir zaman nanti sampai akan satu tahap orang berzina tepi jalan saja. Bukan tepi jalan, dekat tengah jalan berzina. Sampai dalam hadis kata apa, ada orang akan lalu dan orang tu dia kata, tepi sikitlah, ni laluan orang ni, jangan duduk sini, ni pergi tepi sikit. Kata Nabi, itu orang yang paling kuat imannya pada zaman tersebut. Masya Allah. Bukan dia halang, dia suruh ke tepi, dia masuk akan sampai tahap macam tu. Kita tengok ya benda-benda yang dulu orang malu nak buat, sekarang dah tak rasa malu nak buat. Masya Allah. Itu salah satu rancangan musuh Islam. Musuh Islam bukan saja rancangannya nak jauhkan orang umat Islam daripada masjid, bukan saja rancangannya nak nak jauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Itu pun rancangan musuh Islam juga. Rancangan apa musuh Islam lagi? Nak jauhkan golongan awam dengan ulama, nak pisahkan antara dua golongan ni, nak jauhkan umat Islam daripada ilmu. Salah satu rancangan dia apa? Nak cabut rasa malu daripada umat Islam. Masya Allah. Dulu orang rasa malu nak cakap benda-benda yang berlawanan dengan syariat. Sekarang orang dah tak malu nak petikaikan syariat, nak cakap, nak suruh buat benda-benda yang terang dan jelas bertentangan dengan perintah Allah SWT. Dah tak rasa malu, bahkan secara terang-terangan, Masya Allah, tak ada rasa malu. Tak ada rasa malu, Masya Allah. Dulu orang rasa malu nak buat satu benda yang macam-macam lah. Banyak kalau nak cerita pun tak habis kan. Jadi rasa malu itu sangat penting. Malu itu nombor satu sekali adalah malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So apa kita kena malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab ke akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, barang siapa yang malu dengan Allah dekat dunia sekarang ni, dia tak akan malu dengan Allah dekat akhirat nanti. Tapi siapa yang dia tak ada rasa malu dengan Allah dekat sekarang dunia ni, ke akhirat nanti dia akan rasa sangat malu. Dan siapa yang tak ada rasa takut kepada Allah dekat dunia ni sekarang ni, ke akhirat nanti dia akan takut kepada Allah. Dan siapa yang dia terbalik, itulah. Barang siapa yang takut pada Allah dekat dunia, ke akhirat dia tak takut pada Allah. Barang siapa yang dia tak takut sekarang, ke akhirat dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nombor satu. Di kalau bahasa Arab, dia ada malu ni, dia ada pertama sekali al-haya'u. Al-haya' ni pun malu. Kalau kita belajar bahasa Arab lagi, al-khajal. Al-khajal ni pun rasa malu juga. Tapi apa beza dia? Dibahaskan oleh ahli lughah, mengatakan al-haya' itu malu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, malu yang bertempat. Al-haya'u malu nak buat maksiat,
malu nak buat satu yang ni tak bermoral, malu nak buat satu yang jatuhkan maruah, nak buat fashion rambut yang apa, fashion rambut yang tak apa-apa. Zaman dulu mungkin malu kalau buat, malu kampung tengok. Zaman sekarang tak malu lah. Okey dah, siap dia, okey dia, relax dia. Zaman dulu nak pakai baju yang tak apa-apa, baju dia pun dulu malu nak pakai kan. Sekarang ni dah tak ada, semua dah biasa je. Dia kata ramai dia orang pakai baju macam ni, trend ni sekarang, fashion ni dah ramai dia orang buat kan sekarang, masya-Allah. Jadi itu dia, malu yang bertempat. Kalau dalam bahasa Arab, al-haya'u, malu yang bertempat. Satu lagi tu al-khajal. Al-khajal tu malu yang tidak bertempat. Malu tak bertempat, nak pergi masjid, malu lah pergi masjid. Asal malu pula pergi masjid? Kata orang kata, yalah aku ni orang, yalah aku ni orang, bukannya kaki masjid anak pun. Dia kata aku pakai pun biasa-biasa je, malu nak pergi masjid. Itu malu tak bertempat. Al-khajal, malu tak bertempat, yang malunya madhmum, malu yang terkeji. Dia tidak ada malu yang apa ni, mahmud. Dia ada malu mahmud, ada madhmum, ada yang dipuji, ada yang terkeji. Kalau malu tak bertempat, kata, ya orang kata, jom nak pergi majlis ni, ceramah ustaz kata, malu aku nak pergi ceramah dengan kawan-kawan, kata pula aku. Nanti kawan-kawan kata, alah macam baik sangat lah, macam bagus sangat. Nak buat apa pun, nak buat kebaikan malu. Nak pergi situ malu, nak pergi sini malu. Nak belajar malu. Jom nak belajar majlis, malu pula. Asal nak malu je lah kau, orang kata, aku tak nak, orang kata aku tak pandai mengaji pula. Malu nak mengaji sebab apa? Nanti orang kata dia tak pandai mengaji. Habis tu kalau tak belajar, pandai ke? Tak. Akan terus dah tak pandai tu sampai bila-bila. Ya? Jadi bila nak tamatkan benda ketidakpandaian yang itu? Ya, itu bahasa lembut dah tu. Ketidakpandaian. Ni bila dia nak tamatkan ketidakpandaian itu, kalau bahasa kasarnya kejahilan lah. Bila dia nak tamatkan, malu nak belajar, nanti orang kata saya tak pandai. Tapi kalau tak belajar, memang terus tak pandai. Masya Allah, itu malu yang tidak bertempat. Yang malu nak pergi belajar, malu nak mengaji, malu nak pergi masjid, malu nak buat kebaikan. Itu malu, semua malu yang tidak bertempat. Itu bahasa Arab namanya khajalun. Khajal ni malu tak bertempat. Dia bukan al-haya yang disebutkan dalam hadis ni. Hadis ni Nabi sebut al-haya'u. Masya Allah. Ada satu ketika Nabi SAW sedang lalu, Nabi sedang berjalan. Tiba-tiba Nabi tengok satu orang ni, dia tengah bagi nasihat dekat adik dia. Dia tengah bagi ceramah lah, tengah berhibuan dekat adik dia. Dia cakap apa kat adik dia, kata, kau ni kenapa malu sangat kan? Janganlah macam ni kan? Jangan malu sangat apa semua. Dia bagi nasihat kepada adik dia supaya jangan malu. Nabi lalu melintas tepi tu. Nabi dengar lah, dia cakap kat adik dia. Maka Nabi kata apa? Nabi tegur dia. Nabi kata apa? Malu itu adalah baik. Masya Allah. Malu itu pasti ni al-haya'u khairul kulluh. Ataupun dalam satu riwayat mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang melainkan membawa kebaikan. Masya Allah. Kalau kita ada rasa malu yang bertempat lah kita kata tadi tu. Malu itu adalah sifat yang terpuji. Bukan sifat ikhlas sahaja, sifat yang terpuji ya. Sifat ikhlas memang sifat terpuji, sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang kita tahu apa? Ikhlas, tawadhu, rendah diri, apa lagi? Macam-macam lah. Ikhlas, tawadhu, rendah diri, bersih hati, tak ada hasad dengki, hasad yang biasa. Salah satunya malu. Malu itu pun salah satu sifat mahmudah. Malu itu pun salah satu sifat mahmudah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sebab tu kata Nabi, kalau kamu tak ada rasa malu, buat apa salah kamu nak? Kalau satu orang, kalau yang dia tak ada rasa malu, dia kata buat apa kamu nak? Masya-Allah. Tengok. Kata Nabi SAW, istahyu min Allah haqqal haya. Malulah kamu dengan Allah bersungguh-sungguh. Malulah kamu dengan Allah. Nabi ulang banyak kali. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kami ni memang ada rasa malu. Alhamdulillah kami ada rasa malu. Nabi kata, laisa tadi, bukan itu aja. Al-istihya min Allah haqqal haya. Kalau kamu betul-betul rasa malu kepada Allah, dan secaya kamu apa? Tahfadha ra'sa wa ma wa'i, wal batna wa ma hawa, wa tadhkura al-mauta wal bari. Insya-Allah. Nabi kata, kalaulah betul kamu malu dengan Allah, pasti kamu akan jaga kepala kamu dan panca indera kamu. Apa yang ada kat kepala kita, mata, mulut, telinga, pasti kamu akan jaga lidah. Wal batan wa ma hawa, dan pasti kamu akan jaga perut kamu dan makanannya. Wa tadhkurul mauta wal bali, dan pasti kamu akan ingat kepada kematian. Insyaallah.
Faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Barang siapa yang buat macam demikian, itulah orang yang rasa malu dengan Allah. Nabi ulang demikian, Nabi ulang sampai sahabat semuanya menangis, masya-Allah. Sehingga semua pada sahabat menangis. Allahu Akbar. Bayangkan dekat akhirat nanti kata Nabi SAW, semua orang akan bercakap dengan Allah. Amin khairin terjemahan tanpa penterjemah. Maksudnya apa? Semua orang, kalau kita kata directly, akan terus bercakap dengan Allah. Tak ada bukannya Allah cakap kat malaikat, malaikat cakap kita jawab kat malaikat jawab kepada Allah. Tak. Ke akhirat nanti semua kita, setiap orang pasti berdepan dengan Allah, akan menghadap kepada Allah. Kali ini kita dalam dunia ini pun kita tak pasti, kita tak boleh menghadap orang kenamaan kat dunia pun susah. Kalau nak menghadap raja pun tak semua orang boleh menghadap raja, tapi semua orang pasti yakin akan menghadap kepada Allah di akhirat nanti. Kita semua, bukan orang lain, kita. Kita semua akan menghadap kepada Allah. Bayangkan macam mana kita nak bertemu dengan Allah nanti, yang mana Allah akan pamerkan semua. Ada skrin, kita tengok depan kita ada skrin yang ini. Macam mana ke akhirat nanti ada skrin yang dia akan pamerkan semua benda yang kita lakukan dekat dunia. Masya Allah. Bayangkan dekat akhirat nanti Allah akan tanya, wahai hamba-Ku, aku yang beri rezeki kepada kamu, tetapi kena kamu lupa kepada aku. Kamu ingat orang lain, jaga hati orang lain, kamu tak jaga kehendak aku. Wahai hamba-Ku, kamu makan daripada sumber rezeki yang aku beri, tapi kenapa kamu langgar perintah aku? Wahai hamba-Ku, kenapa kamu buat maksiat, kamu sembunyikan maksiat itu daripada kawan-kawan kamu, daripada pandangan keluarga kamu sembunyikan. Kamu tak tahukah aku Maha melihat? Kamu tak tahu aku melihat kamu? Adakah aku ni lebih rendah martabatnya daripada kawan-kawan kamu? Macam mana nak berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah dekat akhirat nanti dikatakan orang yang malu sampai dagingnya pun akan luruh macam tu sekali. Masya-Allah. Kita beri dalam kepada asal.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita malu juga kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Ke akhirat nanti kita akan menghadap kepada Nabi SAW. Dan amalan kita pada hari ini memang diletakkan di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW kata apa? Setiap hari Isnin dan Khamis amalan umat aku akan diletakkan ke hadapan aku. Setiap bila aku lihat amalan umatku adalah baik, maka aku hamidullah, aku akan puji kepada Allah. Idza wajadtu ghaira dzalika, sekiranya aku dapati umatku buat tak baik, maka aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Masya-Allah. Dan kita rasa malu kepada malaikat raqib dan atid. Kalau lah apa nak kata Imam Ghazali kata apa, nak buat maksiat, kena kita beri hidayah, kata apa, kalau nak buat maksiat ingat kamu tak bersendirian, tapi ada malaikat yang duduk dengan kamu. Malaikat raqib dan atid yang akan duduk bersama kamu setiap masa teman kamu catat apa yang kamu buat. Masya-Allah. Jadi rasa malu untuk buat apa ni keburukan. Tapi malu bukan yang perlu kata-kata tadi, malu yang bertempat, malu yang dipuji. Ini adalah malu yang bertempat, al-haya'u. Al-haya' ada satu lagi kalau bahasa Arab al-khajal, dan itu malu yang tidak bertempat, itu memang tidak dipuji. Bahkan kata ahli lughah, malu yang tak bertempat itu sebenarnya adalah jubnun, sebenarnya adalah pengecut. Dia adalah pengecut sebenarnya, tapi diletakkan atas dasar malu. Masya-Allah. Jadi kita jangan malu untuk buat kebaikan, bahkan kita kena ada rasa berani untuk buat kebaikan, tapi rasa malu lah untuk buat maksiat. Hari ini dah berpusing, terbalik sepenuhnya hari ini. 360 darjah dah berpusing hari ini. Hari ini nak buat benda buruk, orang kata alah tak nak buat benda buruk, takut dah tu, malu dah tu. Nampak? Masya-Allah. Ada kata tengok aku tak takut, aku nak buat benda, aku berani je nak buat. Masya-Allah. Dan dah terbalik dah. Nak buat benda baik, nak malu, nak pergi kan, nak malu, nak pergi sana pun malu, nak pergi situ malu, nak pergi belajar mengaji, nak pergi tu begini malu, nak nadah ilmu malu. Tapi nak buat benda buruk hari ni kata walah tengok aku tak malu, aku berani. Masya-Allah. Allah suruh puji, oh lebih hebat dengan berani buat macam tu. Jadi hari ni dah terbalik dah kefahaman kita. Jadi ini menunjukkan berjayanya rancangan musuh Islam. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan kita insya-Allah kepada apa ni fikiran kita tu. Hari ni kita sunnah. Hari ni kita sunnah bukannya sekadar pada jasad luaran kita saja, bukan sekadar pakaian kita sunnah, bukan pemakanan sunnah ini. Masya-Allah, Allah nak jaga pemakanan sunnah, tapi pemikiran kita juga kena sunnah. Dan pemikiran kita sunnah, pemikiran sunnah jangan kita fikir cara Nabi SAW. Yang nak buat benda buruk malu, nak buat benda baik kita kena berani. Itu fikiran fahaman Nabi SAW. Insya-Allah. Setakat tu aja. Ada apa ni soalan sebelum kita tamatkan? Kalau ada soalan. Kena puasa 6 ke? Tamam. Puasa 6 buatlah. Ada puasa 6 nak putus-putus pun boleh, tapi dia sunatnya bersambung. Tapi siapa yang puasa 6 secara bersambung daripada awal sampai habis, dia berdiri puasa tak putus-putus, maka dia dapat 2 pahala. Satu pahala sebab puasa 6, satu lagi pahala orang panggil mualat, dia tak putus-putus, pahala puasa dia dapat pahala. Tapi siapa yang puasa puasanya putus-putus, puasa 1 hari, lepas tu rehat 2 hari, lepas tu puasa 1 hari, ada open house pula 1 hari, lepas tu puasa 1 hari, ada kenduri pula 1 hari, putus-putus pahala dia. Tapi cukuplah 6 Syawal, 6 hari dalam bulan Syawal ni, maka dapat pahala puasa 6. Tapi tak dapat pahala yang sambung mualat tadi, tak dapat pahala itu. Tamam. Kalau untuk wanita yang dia ada kena qada dalam qada ganti puasa dia, maka yang paling afdal adalah dia asingkan puasa 6 dengan puasa ganti. Bulan Ramadan tu dia asingkan yang afdalnya. Bahkan kalau puasa ganti tu, kalau dia kata tak mampu ustaz nak puasa strict, ustaz baru berehat kan, tak apa, puasa bulan Syawal ni, kalau dia lah satu option lah kita bagi, puasa 6 dulu bulan Syawal, nanti dah masuk bulan depan puasa ganti pula kan. Dia bukannya wajib orang kata alal ajal bisur'ah kan, sebab dia tinggalkan puasa tu sebab keuzuran, bukannya sebab sengaja. Kalau sengaja dia kena dengan segera macam solat. Tapi kalau dia tinggal keuzuran, maka tak ada salah kalau dia nak ganti puasa tu bulan depan ya, maka puasa 6 dulu. Tapi kalau kata wanita yang mana dia memang tak mampu, dah berusia, tak mampu nak puasa banyak-banyak hari, tak apalah, boleh. Ada pendapat juga ulama yang mengatakan boleh dicampurkan sekali
puasa 6 dengan puasa ganti tu. Tapi selagi kalau boleh diasingkan adalah lebih afdal, insya-Allah. Tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna ya hayyul qayyum bi rahmatika nastaghfiruka min adzabika nastajib. Aslihna syarana kullahu wa natakina ila anfusina wa la ilaha illa anta tarfat ain. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min abdika nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam antal musta'an. Allahumma nas'aluka min khairin ma sa'alaka abduka nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min masta'adha min abduka wa nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wal amala alladhi yuballighuna ila hubbika wa ja'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa ahlina min al-ma'i wa lana adama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mu'minin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kata ucap minta maaf atas segala perkataan bahasa itu sebagai cara sekali lagi kita ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, minta maaf atas segala kekurangan dan yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila dari nama Allah subhanahu wa ta'ala.